Ini bab azan dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Tuhanmu berkenan, Tuhanmu Azza wa Jalla berkenan kepada penggembala kambing yang berada di puncak batu di bukit, di mana dia melaungkan azan untuk bersembahyang dan bersembahyang. Allah Azza wa Jalla berkata, tengoklah kepada hamba-Ku ini, dia azan dan iqamat untuk sembahyang. Dia takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-Ku ini, dan aku adkhaltuhul jannah, memutuskan untuk memasukkannya ke dalam syurga. Babul musafir yusalli wa huwa yashukku fil waqt. Bab musafir bersembahyang dalam keadaan dia syak tentang waktu masuk sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mishaj bin Musa, beliau berkata, aku telah berkata kepada Anas bin Malik, ceritakanlah kepada kami apa yang telah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas berkata, kami apabila berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, kami kata, sudah tergelincirkah matahari atau belum? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersembahyang zuhur, kemudian berangkat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila singgah di sesuatu tempat, beliau tidak akan berangkat sebelum bersembahyang zuhur. Maka ada orang berkata kepadanya, yakni kepada Anas, wa in kana bi nisfin nahar, walaupun di tengah hari, betul-betul di tengah hari. Beliau menjawab, Anas menjawab, wa in kana bi nisfin nahar, walaupun pada tengah hari, pada ketika tengah hari. Babul jam'i bainas salatain. Ini bab jamak di antara dua sembahyang, yakni menghimpunkan dua sembahyang. Bab menghimpunkan dua sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Tufail Amir bin Wathilah, bahawa sesungguhnya Mu'adz bin Jabal menceritakan kepada mereka bahawa mereka pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, yakni untuk pergi dalam peperangan Tabuk. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan, yakni mengumpulkan ataupun menghimpunkan ataupun mengerjakan dua-dua sekali sembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isya. Fa akhara as-salata yawman, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan sembahyang. Kemudian baginda keluar lalu bersembahyang zuhur dan asar dua-duanya sekali. Kemudian masuk ke tempat penginapannya, kemudian keluar lalu bersembahyang maghrib dan isya dua-duanya sekali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah disampaikan berita tentang
isterinya yang sakit tenat. Ustusrikha tu pernah diceritakan kepadanya tentang isterinya sedang sakit berat, sakit teruk. Wa huwa bi Makkah, dia pada ketika itu berada di Mekah. Fasara, maka dia pun berangkat. Sehingga apabila matahari telah terbenam dan telah nyata, telah kelihatan bintang-bintang, faqala, beliau pun berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila tergesa-gesa kerana sesuatu perkara dalam perjalanan, baginda akan menghimpunkan di antara dua sembahyang ini. Fasara, dengan berangkat, sehingga apabila syafaq telah pun hilang, barulah Nabi SAW turun dan beliau menghimpunkan kedua-dua sembahyang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muadz bin Jabal bahawa Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk, apabila telah tergelincir matahari, sebelum baginda berangkat, baginda akan menghimpunkan di antara sembahyang zuhur dan asar. Dan jika dia berangkat sebelum tazigh asy-syams, sebelum gelincir matahari, ditakhirkannya zuhur sehingga dia berhenti untuk mengerjakan sembahyang asar. Wa fil maghrib, dan untuk sembahyang maghrib demikian juga dilakukannya, yaitu apabila matahari telah matahari terbenam sebelum dia berangkat, Nabi SAW akan menghimpunkan di antara maghrib dan isya, yakni menjamakkan antara maghrib dan isya. Dan jika dia berangkat sebelum matahari terbenam, dia akan mentakhirkan maghrib sehinggalah dia berhenti untuk bersembahyang isya. Kemudian dia menjamakkan ataupun menghimpunkan kedua-dua sembahyang itu. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah daripada Husain bin Abdullah, daripada Quraib, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, sama dengan makna hadis yang diriwayatkan oleh Mufaddal dan Laith tadi. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW tidak menghimpunkan ataupun tidak menjamakkan di antara sembahyang maghrib dan isyak sama sekali dalam perjalanannya, kecuali sekali sahaja. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar secara mauquf, dan ia terhenti setakat Ibnu Umar. Bahawa dia, yakni Nafi', tidak pernah melihat Ibnu Umar menjamakkan yakni maghrib dan isya sama sekali, kecuali pada malam itu, yakni pada malam disampaikan berita tentang isterinya sedang sakit berat itu. Waruwiya, dan ada diriwayatkan hadis daripada Makhul, daripada Nafi'. Hadis ini ada riwayatkan daripada Makhul, hadis Makhul daripada Nafi', bahawa dia melihat Ibnu Umar melakukan demikian sekali atau dua kali sahaja. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersembahyang zuhur dan asar kedua-duanya sekali, dan maghrib dan isya kedua-duanya sekali, fi ghairi khaufin wala safar, bukan dalam keadaan ketakutan dan bukan juga dalam perjalanan. Malik berkata, saya berpendapat itu dilakukan oleh Nabi SAW semasa hujan. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, sama seperti makna hadis tadi, daripada Abi Zubair.